Baik, kita dah bincangkan dalam kuliah lepas tentang antara proses yang kita perlu lalui sekiranya kita membina perisian kita sendiri. Kalau kita beli perisian, walaupun saya kata tadi dia adalah jauh lebih mudah daripada membina perisian sendiri, namun begitu dia tetap perlu melalui proses. Khususnya jika perisian yang kita beli itu ialah perisian yang berharga mahal lah. Kalau kita beli untuk diri kita sendiri secara individu, maka kita tak perlulah melalui proses uh, yang rigorous, ya, yang teliti. Namun begitu, sebagai organisasi dan apabila sistem yang hendak dibeli itu sistem yang berharga mahal, maka of course walaupun beli, dia perlu melalui proses-proses tertentu supaya pembelian tersebut tidak melibatkan kesilapan dan sebagainya lah. Okey. Jadi dia beritahu di sini bahawa apabila kita hendak membeli perisian, maka dia akan melalui proses normal SDLC, iaitu kitaran hayat pembangunan sistem. Dia akan lalui fasa-fasa yang sama seperti kitaran hayat pembangunan sistem, kecuali ada beberapa perkara lah. Iaitu pertama ni dia kata, during conceptual design, determine if software that meets requirement is available and whether to buy or build in-house. Okey, jadi bila dalam proses SDLC yang seperti yang kita bincangkan dalam kuliah lepas, pertama ni kita akan lalui fasa systems analysis ataupun analisis sistem. Jadi dalam fasa tersebut kita akan tetap lalui, iaitu kita nak menilai apa masalah kita, apa kelemahan dalam sistem sedia ada. Kita melihat, buat kajian feasibility, benda ni sesuai ataupun tidak, adakah dia berbaloi atau tidak untuk kita buat perkara tersebut, kita buat sistem ini. Okay. Dan kita menilai keperluan pengguna. Jadi perkara-perkara tersebut tetap dilakukan semasa walaupun kita membeli perisian. Okay. Tapi perbezaannya ialah bila kita pergi kepada fasa seterusnya, iaitu conceptual design. Kita belum bincang lagi conceptual design, tetapi di dalam conceptual design, kalau dalam kita membeli perisian instead of kita membina, dalam kita membuat conceptual design, kita akan tentukan ada tak perisian yang dijual di dalam market yang boleh memenuhi keperluan kita. Kalau ada, maka kita akan jadikan itu sebagai consideration, iaitu untuk kita mendapatkan sistem yang kita perlukan tu, sama ada kita nak beli ataupun sama ada kita hendak membina sendiri. Jadi di sinilah di conceptual design ni kita boleh buat keputusan beli atau buat sendiri. Okey. Dan juga sekiranya kita meneruskan dengan pembelian, maka kita boleh buang sebahagian daripada physical design dan implementation. Okay, physical design ialah dalam fasa ketiga dalam kitaran hayat pembangunan sistem, manakala implementation pula adalah dalam fasa keempat dalam kitaran hayat pembangunan sistem. Jadi kalau kita beli perisian, maka kita ada beberapa perkara yang kita boleh buang daripada physical design. Ada beberapa perkara kita boleh buang dalam implementation. Okay. Contohnya implementation mungkin kita boleh buang dari segi aspek testing, okay? pengujian software. Tetapi kita training mungkin kita masih kena buat, okay? Dan di dalam physical design mungkin sebab perisian tu telah lengkap, jadi mungkin kita tak perlu buat apa-apa, mungkin hanya sedikit sahaja physical design yang kita perlu buat. Mungkin kita kena configure sikit reports, kita nak customize report supaya memenuhi kita punya own format. Jadi itu mungkin perlukan physical design. Tetapi mungkin bahagian-bahagian lain kita terima default design yang ada dalam sistem. Jadi kita dapat mengelakkan beberapa perkara. Tetapi selain daripada itu, apabila kita membuat keputusan untuk membeli, maka kita perlu melalui beberapa perkara yang lain. Contohnya ialah kita perlu select vendor ya, memilih pembekal. Mana satu pembekal yang kita hendak beli perisian tersebut. Jadi untuk mendapatkan perisian yang kompleks, okay, perisian yang ataupun sistem yang besar, sistem yang kompleks, maka kita tidak terus buat keputusan mana satu software kita nak dan kita terus pergi ke kedai dan beli. Sebaliknya,
kita akan approach pembekal-pembekal dan kita akan minta mereka untuk hantar proposal. Jadi kita akan hantar kepada mereka request for proposal. Kita akan mohon mereka menghantar proposal. Jadi bila mereka menghantar proposal, kita akan mula membuat penilaian lah. Okay, kita akan buat penilaian sebelum kita memilih. Jadi mana-mana proposal ataupun cadangan-cadangan yang sampai kepada kita kan, yang tidak cukup, tidak lengkap maklumat tidak lengkap, begitu juga dia bila kita lihat dia tidak memenuhi keperluan yang minimum kita, maka terus kita akan buanglah, kita akan reject. Maka akan tinggallah proposal cadangan-cadangan yang cadangan yang lengkap dan cadangan yang memenuhi keperluan minima kita. Kemudian daripada situ kita akan membuat perbandingan lah. Okay, kita akan buat perbandingan antara mandatory dan desirable requirement. So kita akan ada senarai keperluan-keperluan mandatory dan keperluan-keperluan yang desirable lah, yang kalau dapat bagus, kalau tak dapat pun kita boleh consider. Jadi kita akan bandingkan dan mana-mana satu dan kita akan buat macam ranking lah. Kita akan lihat perisian mana yang scoring dia lebih tinggi, maka kita akan prioritize. Kemudian jadi top vendors, mana-mana bila kita dah prioritize tu, kita dah lihat mana-mana pembekal yang paling nampak paling berpotensi, maka kita akan panggil mereka dan kita akan jemput mereka untuk membuat demo. Okey, jadi mereka akan datang kepada syarikat kita dan mereka akan buat demo lah terhadap perisian mereka, dan kita akan mungkin beri sedikit contoh data untuk mereka uji, dan dengan data tersebut kita boleh lihatlah sama ada works berfungsi tak berfungsi, dan kita boleh lihat juga dari segi kemudah atau sukarnya menggunakan perisian tersebut kan. Jadi kita akan membuat perbandingan, comparison. Jadi kita boleh buat comparison menggunakan benchmark problem, kita boleh bagi point scoring, kita boleh buat requirement costing. Jadi dalam requirement costing ini kita akan lihat setiap cadangan tersebut berapakah kos untuk mendapatkan perisian tersebut untuk requirement ataupun untuk keperluan-keperluan yang basic. Kemudian sekiranya ada keperluan-keperluan tambahan, berapa yang vendor tersebut akan charge. Jadi kita boleh lihat mana incremental lah. Kita boleh lihat kalau basic punya requirement berapa banyak cost. Kemudian kalau kita tahu ada pertambahan requirement, ada berapa lagi mereka akan charge, dan kita akan compare antara cadangan-cadangan yang diberikan oleh pembekal berkenaan. Kemudian selepas itu, bila kita dah buat perbandingan ini, kita pun akan membuat pemilihan lah antara yang manakah perisian yang paling sesuai. Bukan sahaja dari segi usability, dari segi user friendliness, tetapi juga dari segi after sales service, maintenance, berapa dia punya license fee, adakah maintenance akan datang, akan di-charge ataupun dia embedded dalam harga asal. Jadi kita dah tunjukkan bahawa sebenarnya organisasi boleh membeli perisian berbanding dengan mereka membangunkan sendiri. Jadi oleh sebab itu, mengapa pula membina sendiri itu adalah satu pilihan? Kenapa tidak beli saja daripada pembekal? Dia ada tujuan utama dia. Okey, maknanya ada sebab utama yang mana satu-satu syarikat itu akan membina sendiri berbanding dengan dia membeli daripada pembekal, iaitu sekiranya dengan mendapatkan perisian tersebut dia boleh mendapat competitive advantage, significant competitive advantage berbanding dengan syarikat pesaing, maka mungkin lebih baik untuk dia bina sendiri. Jadi mungkin contohnya semua pesaing-pesaing menggunakan generic software, generic system, tapi kalau dia bangunkan satu sistem itu, dia akan membuat satu inovasi. Dia dapat meningkatkan keefisienan yang tidak diperoleh oleh
syarikat-syarikat lain kerana mereka hanya menggunakan generic software. Maka dalam keadaan begitu, berbaloi untuk kita bina sendiri. Tetapi jika kalau kita bina sendiri pun tidak ada memberi kelebihan tambahan kepada kita, maka lebih baik kita dapatkan hanya perisian yang boleh dibeli. Kerana kalau kita bina perisian kita sendiri, maka dia akan ada risiko-risiko yang khas berbanding dengan kita membeli daripada pembekal. Antaranya significant amounts of time required, iaitu banyak masa akan dihabiskan untuk membina. Kalau kita beli, kita akan buat sedikit analisa seperti analisa keperluan seperti yang kita sebut sebelum ni. Kita akan lalui proses-proses begitu, tetapi akhirnya untuk kita dapatkan sistem tu dia tidak ambil masa lama. Tetapi kalau kita bina sendiri, maka kita akan habis banyak masa dalam development. Kemudian complexity of the system, makin dia akan menjadikan sistem akan lebih kompleks, dan mungkin kita kerana kompleksiti tu, maka hasil yang kita bina tu tidak begitu bagus, mungkin tidak user friendly, mungkin lembab. Kerana apa? Kerana sistem yang kita bangun tu kompleks. Berbanding dengan kalau kita dapat daripada vendor ni, mereka telah buat banyak testing dan mereka telah dapat banyak komen, mereka telah banyak kali refine sistem mereka, jadi sistem mereka sangat optimal. Okay. Poor requirements defined. Kadang-kadang kalau kita membina sendiri, kadang-kadang kita silap memahami keperluan kita. Kita tak dapat menjelaskan apa yang kita perlukan sebenarnya. Insufficient planning, kita buat perancangan kita, sebab dalam kita membina sistem sendiri, perancangannya perlu begitu teratur. Dan kadang-kadang kita rasa kita dah buat perancangan, tapi perancangan kita tidak memadai. Tiba-tiba rupanya kos kita, belanja kita lebih besar daripada apa yang kita jangkakan. Kita tak cukup manpower untuk buat. Rupanya benda sistem pembangunan tu mengambil masa yang lebih daripada yang kita sangkakan, kerana kita kurang membuat perancangan. Inadequate communication and cooperation. Jadi bila kita membina sendiri, kita akan memerlukan banyak stakeholder, melibatkan ramai pihak. Dan kadang-kadang bila melibatkan banyak pihak, kita perlu berkomunikasi, tapi kadang-kadang komunikasi kita tidak cukup. Kadang-kadang mereka tidak memberi bantuan, sokongan. Kemudian lack of qualified staff. Kita tak cukup orang yang berkelayakan untuk membina. Mungkin kita tidak ada technical kompetensi, tidak ada kemahiran teknikal yang mencukupi untuk kita bina sistem. Poor top management support, kita tidak mendapat sokongan pihak atasan yang cukup. Jadi ini antara risiko-risiko kalau kita bina sendiri yang boleh mengakibatkan kegagalan. Tapi kalau kita beli sistem yang telah sedia ada, maka kemungkinan besar kita dapat elak banyak daripada risiko-risiko ini.